Kita ke negeri di bawah Bayu. RUU Akta Anti Lompat Parti akan dibentang pada persidangan Dewan Negeri Sabah esok. Untuk perinciannya, kita langsung bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Teruskan Rita. Ya, sahih. Persidangan Dewan Undangan Negeri selama 4 hari akan membentangkan dan membahaskan mengenai rang undang-undang anti lompat parti bermula esok. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, perkara tersebut melibatkan pindaan kepada perlembagaan negeri dan memerlukan kelulusan di peringkat Ketua Negara terlebih dahulu sebelum dibentangkan di Dewan Undangan Negeri. Menerusi kenyataan media, Datuk Haji J turut menafikan tomahan pembangkang bahawa pihaknya sengaja melambat-lambatkan urusan pembentangan RUU tersebut. Jelasnya kerajaan negeri perlu mematuhi semua peraturan dan urusan terlebih dahulu sebelum perkara tersebut dapat dibentangkan di Dewan Undangan Negeri Sabah. Datuk Haji J turut yakin RUU tersebut akan mendapat sokongan penuh daripada pihak Gabungan Rakyat Sabah GRS dan Pakatan Harapan kelak untuk meluluskan. Sementara itu, Datuk Haji J sempat memberikan penjelasan ringkas semasa ditemui di Kota Kinabalu. Tetapi dalam sidang DUN kali ini, kita akan menggubal perlembagaan negeri kita untuk kita introduce ini anti-hop law next week. Rang Undang-Undang Pindaan Perlembagaan Negeri adalah antara 4 rang undang-undang yang akan dibentangkan pada mesyuarat penggal keempat Dewan Undangan Negeri bermula 22 Mei hingga 25 Mei ini. Kecurian peralatan dan kegiatan penyambungan secara haram dan peralatan pengoperasian yang sudah lama antara punca masalah gangguan bekalan air dan elektrik berlaku di negeri ini. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kittingan, masalah ini memerlukan kos yang tinggi untuk menyelesaikannya secara menyeluruh. Seperti juga air, banyak ini pencuri elektrik juga, illegal connection, dan ini juga menambah masalah kita. Jadi apa yang kita perlu sekarang bekerjasama, apa yang kita boleh buat. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan Pesta Keamatan Mukim Apin Apin, Bunga Raya dan Merampung di Dewan Terbuka Orang Tua Adau Ansuab di Pekan Apin Apin, Keningau. Datuk Dr. Jeffrey yang juga Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan percaya pihak yang bertanggungjawab sedang bertungkus lumus menyelesaikan masalah ini dan kerajaan negeri turut mengambil tanggungjawab tersebut. Sementara itu, masyarakat diingatkan agar tidak membuat sebarang tuduhan, fitnah maupun hasutan susulan pelaksanaan catuan bekalan air dan elektrik yang dilaksanakan ketika ini. Ini kerana tindakan tersebut bukan sahaja memberikan imej tidak bertanggungjawab, malah boleh berhadapan dengan tindakan undang-undang kepada si pelaku tersebut. Karena bersabarlah dengan keadaan ini bukan disengajakan. Ini mungkin satu ialah di keadaan kemarau, dua mungkin transformer yang ada yang dalam elektrik ini mungkin sudah agak lama untuk diganti baru, mungkin mengambil masa. Jadi catuan itu telah dibuat untuk memastikan keadaan semua selamat. Beliau ditemui media pada sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah di Dewan Serbaguna Kampung Biau di Papar. Mengenai sambutan Pesta Keamatan tersebut, beliau memberitahu pelaksanaan Karnival Keamatan buat julung kalinya selama seminggu berjaya memeriahkan suasana di kawasan berkenaan. Tambahnya, penglibatan pelbagai pihak dan peringkat umur dengan pelbagai aktiviti juga mampu mengangkat martabat sekaligus membantu mempromosikan budaya Kadazan, Dusun, Murut dan Rungus secara lebih meluas. Masih di daerah Papar, ini pula mengenai kerja-kerja bagi 4 projek pembangunan yang tertangguh dalam kawasan Parlimen Papar akan dilaksana dalam tahun ini. Jaminan tersebut disuarakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang juga Ahli Parlimen Papar, Datuk Armizan Muhammad Ali. Naik taraf daripada 2 lorong kepada 4 lorong, bottleneck di Bulatan Sabindo hingga ke Sungai Kinarut tadi adalah ringgit Malaysia 67 juta.
Untuk projek bypass Pengalat Papar itu peruntukannya adalah 532 juta ringgit. Untuk upgrading kapasiti loji rawatan air Kogopon itu, yang ini dilaksanakan melalui pinjaman persekutuan. Peruntukannya mencecah 400 juta ringgit, dan projek trek sintetik peruntukannya adalah sebanyak ringgit Malaysia 1.2 juta ringgit. Beliau memberitahu media semasa ditemui di Papar. Menurutnya, semua projek tersebut adalah keutamaan yang akan dilaksanakan demi keselesaan rakyat di daerah berkenaan. Rakyat diingatkan agar menjadikan kepelbagaian suku kaum dan agama sebagai kekuatan dalam bermasyarakat, bertunjangkan hormat-menghormati antara satu dengan yang lain. Kekuatan melalui perpaduan tersebut berupaya menjana kemakmuran yang lebih pantas dengan penyaluran pembangunan baharu sekaligus meningkatkan ekonomi setempat. Kita tidak pun menyentuh tentang perbezaan kita, tetapi kita menyentuh tentang persamaan kita itu. Dan inilah sebenarnya menguatkan negeri Sabah. Sejak dahulu kala kita telah mengiktirafkan bahawa Sabah ini mempunyai banyak kaum dan juga banyak agama. Dan di situlah kekuatan kita. Beliau berkata demikian kepada media dalam sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Kecil di Suk. Beliau yang juga adun Suk turut mengingatkan generasi muda agar ambil tahu mengenai khazanah tradisi generasi terdahulu yang memiliki nilai yang tinggi sekiranya ditonjolkan dan dikomersilkan ketika ini. Jelasnya lagi, budaya dan tradisi juga adalah elemen penting bagi mengekalkan kewujudan suku kaum tersebut selain boleh menjadi tarikan untuk sektor pelancongan dalam dan luar negeri. Baik, sekian perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Ikuti lebih banyak perkembangan berita wilayah dari negeri-negeri lain. Dengan itu kembali bersama saya Samsudin di Angkasa Peri. Silakan. Terima kasih Rita.